Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطلق النافعين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة العقل وفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dipertemukan lagi di dalam majlis ilmu dan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia mendatangkan keberkatan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung balik kita ini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka apabila ihram iman, maka jangan engkau bimbang. Situ. Maka apabila Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka apabila engkau mendengar yang muazzin padahal engkau di dalam sembahyang, maka engkau sempurnakan sembahyang itu, kemudian maka engkau berdapat akan jawaban itu kemudian daripada salam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka apabila engkau mendengar yang muazzan, iaitu muazzin, hak tukang bangling, hak tukang azan, padahal engkau di dalam sembahyang, maka disebut di sini hendaklah kita sempurnakan sembahyang kita dulu. Apabila kita dengar muazzin, maka sempurnakanlah sembahyang itu, kemudian baru kita memperdapatkan, yakni menjawab azan itu. Itu di antaranya. Jadi apabila kita sembahyang sunat ke, ada kira sunat apa, bila kita dengar muazzin, jangan jawab lagi. Setelah kita beri salam, orang muazzin masih beri azan lagi, tengah azan lagi, maka baru kita jawab. Yakni jangan kita berdoa lagi. Kalau kita ada sembahyang sunat-sunat yang lain, maka baru kita jawab muazzin ni. Itu di antaranya. Dan ada juga dibahaskan oleh para ulama, iaitu muazzin seperti mana, yakni muazzin yang azannya tepat, muazzin yang azannya betul, dia azan dengan betul, as-salah, itu berkaitan dengan muazzin ni, iaitu kalau seru bacaan dia ataupun kita kata makhraj dia tu ada apa-apa, maka kita tidak, ada ulama menyatakan kita tidak perlu menjawabnya. Tetapi jumhur ulama menyatakan kita disuruh menjawab juga, kerana di sana ada musyaqqah. Kita tak tahu sama ada dia azan itu iaitu dia sudah belajar dah, tapi dalih juga, maka makhraj itu dah lari jauh, maka tak ada masalah, kita boleh tu. Di sana ada juga ulama menyatakan juga kebanyakan kesilapan orang bila tidak tekan di atas hayya 'alas salah, hayya, hayya maknanya marilah,
Salah ada tekan situ. Begitu juga kebanyakan juga ulama menyatakan di sini juga kebanyakan orang tinggal salatu khairum minan naum, mesti nyatakan alif lam as-salatu khairum. Ya mestilah dia nyata. Ini salah satu kesilapan yang disebut oleh ulama berkaitan dengan bacaan yang disalahkan ataupun tidak terpandang. Kadang-kadang dia tahu tapi lupa kadang-kadang. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah disuruh kita azan jaga berkaitan dengan as-salatu khairum minan naum. Sebab kita banyak dengar di masjid, kadang-kadang di mana saja dia menyebut as-salatu khairum minan naum. Jadi kalau bahasa Arab ni solat tu orang panggil salatu khairum minan naum. Jadi tak tu, tak pada solat tu dia mari mana. Jadi bebaslah kalau kita nak baca salati khairum minan naum ataupun salat khairum minan naum, maka bebas jika tidak ada alif lam. Alif lam menunjukkan ibtidaiyah. Kalau kita tanya sebab apa tak belakang tu dirofak dengan dhammah, tu dibaca dengan tu, tak baca dengan ta, tak baca dengan ti. Itu nak menunjukkan rofak dia dibina dia dirofak di dhammah dia di atas kata permulaan al-ibtidaiyah. As-salat, jika kita tidak letak as-salat, maka nak terjemah begitu payah dalam kaedah nahwiyin. Berubah, ada sedikit perubahan pada makna itu. Jadi sebab itulah disuruh kita sebut as-salatu khairum minan naum. Itu dibahas oleh para ulama berkaitan dengan jawab azam itu. Jadi sebab itulah kesimpulan berkaitan jawab azam ini, jumhur ulama menyatakan kita disuruh jawab juga. Kerana kita tak tahu musyaqqah. Jangan kita kata malah saya jawab azan dia tak betul, tak boleh begitu. Kita tak tahu musyaqqah, di sana ada musyaqqah. Dia ada musyaqqah, ada kesusahan, kita tak tahu. Maka hendaklah kita menjawab juga, itu di antaranya. Walaupun ada sebahagian ulama menyatakan tidak disunatkan jawab azam kerana sebab wasitah. Sebab wasitah dengan speaker ni, tu dengan mikrofon ni ada jawab. Memang betul, itu maknanya jawab azan hanyalah sunat. Hak jadi wajib ketika kita berada dalam surau. Kita duduk dalam surau ataupun untuk bila ni jenis suara kuat. Dia azam mendengar sekapung, misal kata, ataupun dia azam dengar dalam surau ni, maka orang yang dengar dalam surau ni wajib jawab. Sebab tidak guna wasitah apa-apa. Itu ada bahagian ulama juga. Adapun kita di hadapan pelajar-pelajar ataupun di hadapan orang lain, kita tak boleh buat begitu. Kita kena jawab azam. Ini nak tunjuk contoh. Ini bagi orang mengaji saja. Orang menuntut ilmu macam kita semua yang tahu bab ilmu ni, tak apa kita nak beramal begitu. Tapi kalau depan cucu, depan anak-anak, depan waris-waris yang datang dari jauh, yang balik dari jauh, tiba-tiba surah ada azam, surah ni ada azam, muazzin surah ni azam, maka kita disuruh sunat kita menjawab. Jangan tabiatkan ataupun ajar ilmu itu kepada dia, walaupun tidak disunat. Asal azan ni tidak disunat jawab ni, sebab dia main wasitah ni, speaker ni, dia tak jawab, tak sunat. Hak jadi wajib jawab ialah kalau tidak wasitah apa-apa, tidak guna mikrofon, tak guna speaker apa ke, tu wajib jawab. Adapun kepada pelajar ke, kepada orang yang tak kira lah, orang yang kita tahu dia ni tidak mengaji mana bab ni, maka jangan kita ajar, kita kata tak perlu jawab. Apa jawab? Tak perlu jawab. Kerana saya belajar, tak perlu jawab. Azan sunat saja. Maka kita kena tengok keadaan orang. Kalau dia tu ahli ilmi, dia suka dengar ilmu juga, dia suka dengar ilmu surah ni ke masjid, tak kira di kampung mana, dia ahli ilmu juga ataupun dia suka majlis ilmu juga, maka tak jadi masalah, tu di antaranya.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi hari ni selepas kita selesai sembahyang sunat, maka sunat kita bila orang masih azan lagi, kita jawab dulu azan, jangan duduk wirid ke ataupun jangan duduk doa selalu. Jawab dulu azan, tu di antaranya sunat, itu di antaranya. Kemudian daripada salam, iaitu selepas kita memberi salam lah, selepas beri salam, kalau dalam sembahyang pula batal pula, tak molek tu. Maka apabila ihram iman akan takbir, maka apabila ihram iman akan sembahyang fardu, maka jangan engkau bimbang melainkan mengikut akan dia. Maka apabila ihram, yakni apabila takbiratul ihram, bila iman takbiratul ihram pada sembahyang fardu, qomat pun kita dengar dah, Allahu akbar, Allahu akbar, tu nak sembahyang dah tu, maka jangan engkau bimbang melainkan mengikut akan dia, yakni jangan duduk sibuk benda lain. Terus orang nak sembahyang dah, kejarkan takbiratul ula bersama imam, itu lebih afdal. Diri kita kejar takbiratul ula bersama imam ni, dapat pahala pula situ. Tu di antaranya. Sebab kita nak duduk makam-makam orang soleh, makam orang soleh kena usaha begitulah, kena ke arah begitu. Kalau tak nak duduk makam-makam koleh mudah, awak dak cara saja, malas sembahyang, malah lewat sembahyang awak begini, dak cara bab zikir pun, ibadah dak cara langsung, boleh lama-lama jadi koleh lah hak tu. Ada pun kita nak jadi golongan-golongan orang yang soleh, sebelum kita bertemu Allah, biar kita duduk makam orang soleh. Nak naik makam-makam orang hebat-hebat, kita mungkin tak sampai tahap tu, tapi duduk makam orang soleh tu alhamdulillah dah. Maka orang soleh di antaranya dia itu segera kepada ibadah. Bila diri kita bersegera kepada ibadah, menafikan sifat munafik. Kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ini dia malah kepada ibadah pula dia nak menunjuk pada orang, dan dia mengingati Allah sangat sedikit. Dia berzikir pada Allah tu sangat sedikit. Itu orang munafik, na'udzubillah. Jadi sebab itulah diri kita pergi pada segera, jangan kita bimbang benda lain, melainkan musyaqqah, ada pekerjaan lain itu soal lain. Tetapi kalau tidak ada kerja apa-apa, duduk air sembahyang comel dah ada, maka kalau orang tu iman takbiratul ihram dah, ataupun tu iman nak sembahyang dah, maka kita dapatkan takbiratul ula bersama imam. Kerana kita telah dengar hadis yang sebelum ini yang Rasulullah menyatakan siapa yang takbiratul ula bersama imam, nescaya dia akan mendapat, dia mengekalkan selama 40 hari, ataupun tak kira lah, yang penting dapat takbiratul ula bersama imam tu. 40 hari tu hak ulama buat sebagai nak istiqamah, tak kira lah, yang penting kita dapat takbiratul ula bersama imam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lepas kita sifat munafik, sifat munafik, dan daripada api neraka. Itu di antaranya. Jadi memperdapatkan, jangan tak apa, yang penting dapat serakaat juga, yang penting saya dah masbuk, biarlah saya dah masbuk, ataupun saya dah muwafiq ke, tak kira lah, yang penting sekali saya dapat sembahyang, dapat serakaat juga. Maknanya kalau imam beri salam tinggi, saya dapat beri salam juga, maka jangan buat begitu. Kalau kita tu jangan jadikan diri kita orang masbuk, jangan jadikan diri kita orang muwafiq. Kalau kita sudah berada di surau atau sudah kita berada pada tempat sembahyang itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh ulama. Hatta sembahyang sunat sekalipun, jangan jadi muwafiq, masbuk, jangan jadi begitu. Sembahyang sunat contohnya, ulama iktibar sembahyang sunat ni kebanyakan sembahyang sunat tarawih lah. Sembahyang sunat tarawih ramai orang buat masbuk. Tu mungkin nak betul orang lengah orang, betul orang lengah sangat orang ni, main lama sembahyang, main tu imam baca banyak-banyak lengah orang. Tu di antaranya. Kalau boleh, kalau hak musyaqqah tu ada masalah. Cuma yang penting sekali jangan jadikan sembahyang kita masbuk, muwafiq, hal keadaan kita sudah berada pada tempat sembahyang. Hak tu setengah daripada kerugian. Imam Razali kata orang setengah daripada orang yang rugi dalam ibadah ialah apabila dia berada pada tempat sembahyang dah, tapi dia menjadikan sembahyang dia itu masbuk, menjadikan sembahyang dia juga muwafiq. Tu dia jangan, kalau boleh
lebih lagi masbuk lah. Kena tambah pula rakaat kalau boleh. Kalau boleh jangan buat begitu, itu di antaranya, itu hatta sembahyang sunat sekalipun. Jadi sebab itulah segera kepada menjawab imam takbir ula bersama imam. Imam takbir Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Itu di antaranya. Itu hak paling comel. Orang panggil sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan engkau mengikut, melainkan mengikut akan dia yakni iman. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu, yakni selesai kita beri salam ni, maka baca olehmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna darak salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada lain-lain sikit waktu ada masalah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal aliyyil a'la, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'am wal fadli wath thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Inilah yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Razali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi bila kita sudah selesai sembahyang ni, itulah kitab Hidayatul Salikin ni memberi, orang panggil iaitu dia memberi kesan besar dalam masyarakat orang Islam ni. Masyarakat Jawi. Masyarakat Jawi dia ajar sini tengok, dia ajar cara baca ataupun hak kita baca selalu tu ada masalah juga. Maknanya kitab Hidayatul Salikin ni walaupun ada golongan yang menolak, dia tak ambuh, dia kata saya tak ambuh pakai hak begini, saya nak pakai Al-Quran hadis saja. Ulama-ulama saya tak pakai. Ni orang tak berapa betul. Ulama dah tinggal. Kerana kita nak memahami Al-Quran itu, nak memahami Al-Hadis itu, mestilah berpandu kepada ulama. Mana mungkin kita nak memahami hadis tanpa kita berwasitah dengan para ulama yang pakar dan bilang tertentu. Itu di antara disebut oleh ulama. Jadi kita bacalah Allahumma antas salam, ya Allah engkau ni selamat, musim-musim begini biar selamat belaka. Wa minkas salam, daripada engkau juga selamat. Wa ilaika ya'udu salam, kepada engkau kembali selamat juga. Kalau aku jumpa kamu suatu hari nanti, ya Allah biar selamat. Fahayyina, Tuhanku, hiduplah aku ni dengan Tuhan, dengan wahai Tuhanku. Fahayyina, hidup olehmu akan kami ni. Rabbana, dengan Tuhan, dengan engkau tu bisalam, dengan selamat. Biar madam wa adkhilna daraka salam. Ada ayat lain sebut wa adkhilna jannah wa adkhilna daras salam, dan masuklah kau juga dalam negeri mana no, negeri akhirat, syurga suatu hari nanti tu dengan selamat, dengan tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dengan keberkatan engkau, yang mempunyai kebesaran, yang mempunyai kemuliaan. Maha suci engkau, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang ali, yang suci, al-ala, yang lebih tinggi. Tiada Tuhan melainkan engkau, tidak ada yang menyentuh bagi engkau. Engkaulah Raja, engkaulah segala kepujian. Walahul hamd, bagi engkau kepujian, segala bentuk kepujian ni. Orang puji aku, kau orang apa, ni semua hakmu belaka ya Allah. Yuhyi, engkau yang hidup. Yumi, engkau segala yang mati ni. Engkau juga yang memiliki kematian segala-galanya. Wa huwa hayyul la yamut, dan dia Allah la yamut, tidak ada
tidak ada kematian. Biadihi, di tangan Allah akan segala kebaikan. Allah mempunyai segala kebaikan. Apa-apa bentuk kebaikan, kebahagiaan di dunia, Allah yang punya belaka. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah sangat berkuasa di atas tiada sesuatu. La ilaha illallah, dan tiada Tuhan illallah, Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ahlun ni'am, Allah lah yang memberi kepada ahli, yang mendapat nikmat, wa fadli, yang mendapat iaitu kelebihan, wassana'i, dan kepujian, al-hasan yang sangat baik. Itu di antara umum belaka ya Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya, tiada Tuhan yang melainkan Allah, wala na'budu, tiada menyembah, illa melainkan iya, kesembahyang mukhlisin, iaitu orang-orang yang ikhlas terhadap agama ni. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak beraih, orang kafir tak suka, itu di antaranya. Jadi hak ni disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah. Apa Imam Ghazali? Nama Imam Ghazali iaitu Muhammad ibnu Al-Razali. Nama Imam Ghazali itu. Comel Imam Ghazali susung, comel belaka. Tu lah, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang orang kritik Imam Ghazali, apalah Imam Ghazali beginilah, macam-macam. Jangan kita terpengaruh. Dalam YouTube learning banyak fahaman-fahaman yang suka membida'ahkan orang, jaga melekehkan, meremehkan ulama-ulama yang memberi infak yang sangat besar kepada masyarakat umat Islam, khususnya umat Islam ni, iaitu tentang amalan-amalan. Tu jangan, sebab itulah dengar begitu, pasal dengar saja tak apa. Tapi kalau kaitan nak kritik ulama, nak keji ulama, nak cara berakidah, nak hina orang ni, mengkafirkan Asy'ariyah, mengkafirkan Mansur Maturidi, banyak lagi. Soal nak mengkafir, soal nak membida'ahkan orang, asal layan lah. Dia tengok-tengok begitu, asal ambil. Jangan berguru pula. Ni ada hamba Allah tu, dia berguru. Ada seorang hamba Allah tu, dia ada seorang hamba Allah lah. Dia anak kepada dia anak kepada cikgu jugalah. Dia ni dia belajar jauh lah, dia belajar di Rusia tu. Jadi orang yang mengajar di sana tu, orang tu mengajar di Rusia ni pun, iaitu suka membida'ahkan orang. Dia buat usrah, dalam usrah tu bida'ah. Begini, kawan ni balik marah ke ayah dia, marah pada orang kampung. Apa main selawat-selawat, main terawih, selang-selang terawih ni, main selawat-selawat. Semayang selalu teruslah. Mana ada dalil, mana ni Nabi dah buat begitu, begini. Tengok, faham tu, fikrah tu jaga. Habis nak kucar. Orang kampung buat comel-comel dah, amalan dulu bukan sesat pun. Jadi dia balik, dia marah. Ada sebuah kampung tu, dia kata bid'ah begini ni, saya boleh panggil ketua saya. Dia itu orang kampung larang begini-gini, marilah nak debat, saya boleh panggil. Iaitu pakar-pakar debat saya belah-belah utara tu. Tu dia antara belah-belah ahli, belah-belah iaitu negeri ahli sunnah wal jamaah tu. Saya boleh panggil orang ni. Tengok fahaman dia tu. Jadi hak ni dia segang kepada pelajar-pelajar yang cerdik. Fikrah-fikrah yang orang panggil yang nak membida'ahkan orang ni. Kita tengok golongan-golongan dia segang pelajar-pelajar yang cerdik lah. Belajar di UK, belajar di itu. Itu patut hati-hati. Hati-hati. Tengok, tahu kalau ada cucu-cucu anak-anak hak belajar, baru ada hak belajar. Tengok hak yang buat usrah dia tu siapa sebenarnya. Ahli bid'ah ke, ataupun dia suka membid'ahkan orang. Bahaya. Kadang-kadang dia balik kritik ulah Imam Ghazali, dia bukan bidang agama. Belah kritik Imam Ghazali, kritik Imam Al-Qushashi, kritik Imam Tajuddin As-Subqi, kritik macam ulama-ulama. Sebab apa? Sebab ulama dia dulu kritik. Ada seorang hamba Allah tu, dia cerita bahawasanya anak saudara dia belajar nu jugalah, orang cerdik. Orang yang buat usrah dia tu mengkafirkan Asy'ariyah.
Kerana dia menyatakan Asy'ariyah mentakwilkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ayat Allah Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Itu di antaranya, itu bahaya. Jadi fikrah, faham fikrah ini senjata musuh, tidak faham, iaitu lebih senjata fikrah ini lebih bahaya daripada senjata bunuh sedulur. Kerana dia akan berubah fikiran gini. Itu na'udzubillah min zalik. Itu bahaya. Sebab itulah dengar faham-faham flat-flat sikit, jagalah kita. Tak kira dia nampak hebat ke apa ke ilmu ini, jangan. Itu di antaranya. Itu suka membidah, buat amalan-amal, marah orang beramal. Itu di antara disebut oleh para ulama, bahaya. Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali susun comel dah. Itu di antaranya. Macam kita doa tahlil lah. Doa tahlil tu comel ulama susun. Mari dia tak boleh begini-gini. Kalau dia baca doa tahlil tu comel, ulama susun comel belaka. Mari dia tak boleh sesat bid'ah. Tu hatta maulud Nabi pun bid'ah. Dalil dia Nabi tak buat. Nabi tak, para sahabat tak sambut pun. Tu hak tu pandai-pandai disambut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita pula Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab apa? Sebab Salahuddin Al-Ayyubi sambut majlis Maulidur Rasul tu. Dia kata pula Salahuddin Al-Ayyubi ni siapa? Gini, bukan kita nak ikut sahabat. Sedangkan dijelas oleh Mufti Kerajaan Mesir bahawasanya ulama iaitu sahabat dia tak buat kerana dia sudah bertemu dengan Nabi SAW. Adapun Salahuddin Ayyubi ni kerana dia tidak sempat, dia nak anjurkan kepada rakyat dia supaya mengingati kelahiran Nabi SAW. Itu di antaranya. Kalau orang boleh sambut hari jadi dia, hari jadi cucu dia lah, hari jadi ni lah, ada apa pula bila sambut hari jadi Rasulullah, kelahiran supaya orang ingat sebut Nabi ni, dia marah. Itu bahaya. Faham itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi lari sikit, lari daripada kita sikit. Itu sebab banyak sungguh faham begitu. Banyak sungguh faham begitu. Kadang-kadang saya tengok sendiri pun geram juga. Tu kadang-kadang rumah ayah duk cerita oleh saya pun bila kita pergi ngajar, ada juga di kalangan cikgu, di kalangan macam orang-orang syarah, kadang dia cerita begini, anak-anak dia begini-gini, banyak dia faham. Duk guru dengan syekh Google, duk guru dengan YouTube, syekh panggil syekh YouTube. Itu bahaya juga. Bahaya itu di antaranya. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, atau engkau baca pujian-pujian kemudian daripada sembahyang yang masyhur kaifiatnya itu, iaitu disebut oleh Syekh Abdul Rauf, murid Syekh Ahmad Al-Khushashi, iaitu Syekh Ahmad Khushashi rahimahullahu ta'ala. Jadi yang mana kaifiat ni, amalan-amalan ni diambil oleh masyhur kaifiat itu, iaitu disebut oleh Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf ni nama sebenarnya kalau kita tengok iaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri, dilahirkan di Singkil, Sumatera tu pada tahun 1620 miladi ni. Seorang ulama Islam masyhur di Aceh, ulama seorang di Aceh ni di awal abad yang ke-16. Itu di antaranya. Jadi nama dia Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri, dilahirkan di Singkil, Sumatera pada tahun 1620 miladi. Seorang ulama Islam yang cukup masyhur di Aceh di awal abad yang ke-16. Itu di antaranya. Dan dia ini murid Syekh Ahmad Khushashi Madinah, iaitu Syekh Ahmad Khushashi ni nama penuh dia Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yunus Taqiyuddin Ad-Dajjani Al-Khushashi, seorang ulama tasawuf di Madinatul Munawwarah. Dia meninggal di Madinah pada tahun 1000
661 miladi. Itu di antaranya. Jadi Syekh Abdul Rauf ni dia anak murid kepada Ahmad Al-Qushashi yang ulama Suhul Madinah tu yang bernama Umdatul Muhtajin, iaitu kitab dia Muhtajin. Ia nakal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semasa dengan dia, iaitu Syekh Abdul dengan semasa dengan Syekh Abdul Rauf tu, anak murid kepada Syekh Ahmad Qushashi tu, ni baca tiap-tiap surah sembahyang 5 waktu. Di mana amalan dia? Surah sembahyang dibaca Astaghfirullah, 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 Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayya boleh belaka. Kalau ada hak yang mari tak betul baca hayya, tak betul baca hayyu, boleh belaka. Ada hak bahasa Arab betul belaka. Tu tak kira siapa saja. Dua wajah, boleh dua wajah. Huwal hayyu pun boleh, huwal hayya pun boleh. Tak ada masalah. Ni awak baca wiri tak betul. Sepatutnya huwal hayya. Tu saya dengar orang duduk ngajar dah hayya. Hak ni pula hayyu, hak betul hayyu. Tak kira hayyu ke hayya ke. Yang penting yang hayyi. Iaitu wal hayyu ataupun huwa hayya. Tapi kalau banyak kata guru baca wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panggil istighfar. Jangan ilaik. Ada orang badan istighfar tapi belakang-belakang dengan kaf belakang. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik, kah belakang. Kita ambil sifat kah tak ambil. Dia nak hi. Sifat hi itu sifat yang turun pada dada, iaitu ilaih. Ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Itu kita baca lah macam biasa itulah. Ni ada ulama sebut dalam kitab. Jadi tak salah kita amal benda-benda gini ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Sampai habis itu alif lam kha tu ilaih, yakni ila akhir. Siapa baca sampai habis tu. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Jangan sambung, ada kadang-kadang sambung. Iaitu wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa. Dia dia nafas panjang, dia sambung. Ada asal sambung sebab ayat lain tu. Kalau kita tengok wa ilahukum ilahu wahidul la wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha, iaitu ilahu wa rahmanir rahim tu. Wa ilahukum tu siapa ar-rahim tu, itu ayat orang panggil ayat lain pula, iaitu ayat lain. Tak boleh kita pakai sambung situ. Itu ayat surah Baqarah. Surah Baqarah ayat 163. Tu wa ilahukum tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini ayat kursi ni. Ayat ni surah Baqarah 255. Tu 255. Itu ayat tu. Lalu kita baca lagi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Tu ayat tu surah Al-Imran ayat 18 hingga 19, 18 hingga 19 tu. Innad din tu. Lepas tu baca pula Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Itu ayat surah Al-Imran, ayat 26 ke 27 tu. Tu bacalah. Tu kalau kita ada masa baca-baca, sambung ni wirid. Kalau boleh zaman sekarang ni banyak kepada wirid. Wirid bila mari wirid dia akan datang wadi, itu di antara disebut oleh para ulama berkaitan dengan bacaan-bacaan itu. Setelah itu maka baca olehmu subhanallah 33 kali, dan engkau baca akhirnya subhanallah bihamdihi, maka engkau baca alhamdulillah 33 kali, dan akhirnya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin ni'matillahu akbar. Itu 33 kali, cukup 100 tu di antaranya. Dan setelah itu maka baca olehmu subhanallah, iaitu bertulis itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan dapat iktibar dan kita dapat beramal, dapat istiqamah ibadah kita, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan kita dan sentiasa syahid ridha Allah. Nasihat Allah taala ridha kepada kita dan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahu fina la ma'ana shakiya. Allahumma inna nas'aluka imanan, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.